KPM. Wah, dah masak buah mangga aku. Alhamdulillah. Semoga buah mangga aku ni terus besar dan membesar. Tak sabar rasanya. Besar. Saya tak puas hati ni. Kenapa pokok masuk kawasan rumah saya ni? Alah, bukan banyak pun. Sikit je. Tak nak. Sikit ke banyak ke semak lah. Alah, bukan awak seorang bayar cukai. Saya pun bayar cukai. Kenapa ni? Bertenang. Jangan bergaduh. Kita kena hormat antara satu sama lain. Kena ikut undang-undang yang kita dah ada. Kalau dengan dia cikgu, minta maaf lah cikgu ya. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke slot menengah atas bersama dengan saya Lokman Hakim. Sebelum itu, seperti biasa, di mana jua kita berada, ke mana pun kita hendak pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP dengan memakai pelitup separuh muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman untuk sama-sama kita membendung penularan wabak COVID-19. Baiklah, bersama dengan kita hari ini seorang cikgu yang cukup luas pengalamannya, iaitu Cikgu Muhammad Zazali. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cikgu? Sihat Alhamdulillah Hakim. Cikgu dari sekolah? Saya dari SMK Suria Perdana Batu Pahat Johor. Ya, Orang Jawa Cikgu? Sikit Jawa. Sikit Jawa ya? Sikit Jawa. Baik. Terima kasih kepada Cikgu Muhammad Zazali kerana sudi bersama dengan kita semua pada hari ini. Baik Cikgu, sebelum kita nak sembang lebih panjang, apa kata kita buat SOP dulu? Boleh? Okay, saya pakai dulu cecair pembasmi kuman ni. Boleh. Kemudian jemput Cikgu pula pakai. Bukan apa sebab kita kadang-kadang pegang macam-macam. Jadi mudah-mudahan bila kita pakai cecair pembasmi kuman ini dapat menghindarkan kita daripada dijangkiti wabak COVID-19 ini. Baik Cikgu, saya difahamkan kita tidak berdua. Betul. Kita bersama dengan murid-murid lain di talian. Jadi jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Ya, itu dia. Murid-murid kita yang segak, kacak lagi cantik. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey. Baik. Boleh tak kenalkan nama anda? Bermula dengan Izian. Silakan Izian. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Izian Emilia binti Zainizam. Boleh panggil saya Izian. Oh, amboi Izian. Matching lah tudung dengan sofa belakang. Hitam ya? Tudung hitam tak apa. Jangan hatinya hitam. Betul tak Izian? Baik, yang kedua. Alia, silakan. Assalamualaikum. Nama saya Siti Nur Alia. Boleh panggil saya Alia. Okey, baik. Terima kasih kepada Alia. Kenapa ramai tudung hitam hari ni cikgu? Mungkin dah berpakat rasanya. Ya, baik. Seterusnya Syahmi. Silakan Syahmi. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzuan Syahmi bin Samsudin. Boleh panggil saya Syahmi. Okey, Syahmi pun berbaju hitam. Seterusnya Aiman. Silakan Aiman. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Nur Aiman bin Sudani. Panggil je saya Aiman. Ataupun panjangnya Aiman tak kisah ya. Baik, terima kasih kepada Aiman. Seterusnya Izul Islam. Hai, nama saya Muhammad Izul Islam bin Abdullah. Boleh panggil Izul. Okey, terima kasih kepada Izul. Dan yang terakhir kita ada Atika. Silakan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Nama saya Nur Syazanani Atika. Boleh panggil saya Nani. Okey, baik. Terima kasih kepada semua murid dalam talian kita yang sudi bersama dengan kita semua pada hari ini dan juga anda yang menonton dari rumah. Baik cikgu, ramai yang tertanya sebenarnya. Betul. Apakah kaitan gimmick kita sebentar tadi dengan mata pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini? Okey, sebenarnya Hakim dan juga kepada semua yang berada di rumah, okey, murid-murid semua, sebenarnya perkaitan gimmick tadi
Dengan pelajaran kita pada hari ini ialah bagaimana kita nak menjadikan diri kita ini seorang yang patuh kepada undang-undang. Jadi sebab itu hari ini sebenarnya kita akan sama-sama mendalami tentang sistem perundangan Islam. Jadi tak nak semua orang kena jaga undang-undang, kena patuh undang-undang dan kena ikut semua perundangan yang dah ditetapkan, khususnya yang Allah dah tetapkan, Hakim. Ya, betul cikgu. Sebab kita duduk ini bukan seorang cikgu kan? Ya, kita betul. hidup bermasyarakat, sudah Betul. pasti ada undang-undang yang perlu kita patuhi. Betul. Baik cikgu. Setuju. Saya rasa ramai dah tak sabar untuk mulakan kelas bersama dengan cikgu tentang mata pelajaran tasawur Islam ini. Tetapi kita nak rehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Sistem perundangan Islam ini satu sistem yang mendidik manusia. Dia bukan saja menghukum, tapi kan dia juga hukuman dan memberi keinsafan. Siapa yang insaf? Pelaku jenayah ke? Sudah pasti pelaku dan masyarakat. Macam mana tu? Bila hukuman dilaksanakan, pelaku insaf dengan kesalahannya. Dan kita pula rasa takut kalau dihukum macam pelaku tu bila memang dia didapati bersalah. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Cikgu Muhammad Zazali Muhammad Zain, Ketua Panitia Tasawur Islam Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor, dan murid-murid dalam talian kita, juga anda yang menonton dari rumah. Baik cikgu, Ya, saya. apakah kita punya objektif pembelajaran pada hari ini? Okey, baik Hakim, dan juga kepada semua murid yang berada di studio dan di rumah. Hari ini apa yang kita nak capai, Hakim dan semua murid, ialah yang pertama, kita nak menyatakan maksud sistem perundangan Islam yang bertepatan dengan syarak. Ya. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, kita akan harap murid dapat menerangkan 3 matlamat sistem perundangan Islam dalam kehidupan. Okey, yang ketiga, kita harap sangat murid dapat menjelaskan 3 kelebihan mengimplementasikan sistem perundangan Islam. Dan yang keempat, kita harap pada akhir pembelajaran ini, okey, murid-murid akan dapat menguraikan 3 implikasi mengabaikan sistem perundangan Islam dalam kehidupan. Ini yang kita nak capai sebenarnya, Hakim. Okey Ustaz, mana kata siapa yang fokus dalam kelas kita akan faham tentang 3 perkara ini, 3 objektif ini, 4 objektif ini. Maafkan saya Ustaz. Okey Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan sistem perundangan Islam? Okey, betul. Ya. Jadi sebelum kita nak memahami konteks sebenar sistem perundangan Islam, Ya. kita kena tahu dia punya maksud. Tapi untuk itu, Hakim, Ya. apa kata kita saksikan video yang dah disediakan untuk bantu pembelajaran kita pada hari ini. Okey, jom kita saksikan video yang telah disediakan. Aduh, macam mana nak tahu apa dia maksud perundangan Islam ni? Peninglah. Ada banyak kod yang kena selesaikan. Pening ni. Yang sini demi kebahagiaan. Yang sini pula hukum yang ditetapkan. Yang situ pula semua aspek kehidupan. Dan yang sana pula kepada manusia. Pening ni. Kawan-kawan, bantu saya untuk rungkaikan semua kod-kod ini. Saya keliru saya. Bantu saya ya. Bantu saya ya. Siapa cikgu tu, cikgu? Itu kawan kita, nama dia Nurul Syahmina Suha. Okey. Baik Ustazah. Ustazah pula. Ustazah mana pula lelaki ni? Tiba pakai tudung Okey Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan sebenarnya tentang sistem perundangan Islam? Okey, sebenarnya Hakim, kalau kita tengok video tadi, Syahmi, dia keliru tentang macam mana nak merungkai frasa-frasa yang ada dalam maksud sistem perundangan Islam. Jadi, kalau ingat balik, tadi Syahmi ada bagi tahu kita beberapa frasa. Okey, frasa yang pertama ialah demi kebahagiaan. Frasa yang kedua ialah hukum yang ditetapkan. Dan frasa yang ketiga ialah semua aspek kehidupan. Dan yang keempat ialah kepada manusia. Jadi Hakim, kita nak buat sedikit aktiviti. Boleh cikgu? Boleh cikgu. Okey. Kita minta semua murid yang berada di studio dan yang berada di rumah, kita cuba nak bantu Syahmi untuk cari maksud sebenar tentang sistem perundangan Islam. Ya. Boleh? Okey, kalau kita tengok tadi, Syahmi ada sebut beberapa kata kunci. Okey, so ini kata kuncinya. Okey, jadi saya minta tolong Hakim bersama-sama dengan kawan-kawan kita untuk lunaskan bantuan kepada
Syahmi. Kita nak susun mana yang frasa 1, mana yang frasa 2, mana yang frasa 3 dan mana yang frasa 4. Kawan-kawan boleh ke kita bantu kawan kita yang lain tu? Kalau boleh tunjuk sikit, boleh. Okey, terbaik. Terima kasih. Okey. So kita ada 1 minit untuk kita susun frasa ini ikut susunan yang sebenar. Yang pertama, kedua, ketiga dan juga yang keempat. Boleh? Baik, boleh cikgu. Okey, boleh. Hakim, jom kita mulakan. Kita minta tolong Hakim tolong buatkan. Boleh? Ya. Okey. Cari Hakim, tampal, susun. Okey. Ui, bijaklah Hakim. Cikgu. Barulah dikatakan Hakim yang arif lagi bijaksana. Nak cakap cikgu. Saya dah tahu dah. Bagus. Okey cikgu. Saya dah siap. Okey, kawan-kawan dah siap ke yang lain dalam talian? Dah bersedia ya? Okey, jom sama-sama kita tunjukkan di hadapan kamera. Boleh cikgu saya tunjukkan? Okey. Okey, 1, 2, 3. Okey. Anda di dalam talian pun boleh tunjukkan di hadapan kamera. Okey. Okey, Alia, ada tak Alia? Alia tinggi sikit Alia. Dia malu-malu dengan Hakim. Nampak muka anda aje. Depan sikit ada anda punya apa tu? Okey, baik. Betul ke cikgu? Ustazah lagi. Ustaz? Aku nak lari dah. Panggil aku ustazah ni. Okey, betul. Ustaz, betul. Hukum yang ditetapkan kepada manusia semua aspek kehidupan dan demi kebahagiaan. Okey, tahniah kepada Hakim dan juga kepada semua murid yang berada di studio dan juga di rumah. Okey. Hakim, sebenarnya Ustaz, kita baru jumpa frasa. Kita nak tahu maksud sebenar sistem perundangan Islam. Jadi saya minta tolong daripada semua murid yang berada di studio bersama-sama kita ni, siapa yang boleh bantu saya untuk dapatkan maksud sebenar sistem perundangan Islam? Okey, siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Okey, Alia silakan. Saya Alia, saya ingin menjawab hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dalam pelbagai aspek kehidupan seperti syariat, akidah demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Betul ke Ustaz? Tepatlah Hakim. Sama macam awak lah, bijaksana. Alhamdulillah. Alia Al-Hakim. Okey. So tadi sebenarnya Alia dah bagi tahu kita, dah maklumkan kepada kita maksud sebenar tentang sistem perundangan Islam. Okey. Kalau tengok tadi Alia bagi tahu ialah hukum yang ditetapkan kepada manusia. Okey. Bila kita tengok maksud ni Hakim, kita akan tanya, hukum ni siapa yang tetapkan? Siapa Hakim? Allah Subhanahu Wa Taala. Tu saya kata Arif lagi bijaksana. Saya tanya. Okey. So, kepada manusia dalam semua aspek kehidupan. Okey. Aspek itu aspek apa? Okey. So kita ada aspek akidah, syariat, ibadat, akhlak, munakahat dan juga jenayah. Sebab itulah perundangan Islam ni lengkap. Okey. Sebab dia cover ataupun dia jaga semua aspek-aspek ini dalam kehidupan kita. Dan yang paling penting, kita buat perundangan Islam ni ialah untuk kebahagiaan hidup. Kehidupan dekat mana? So, kehidupan di mana? Kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Okey, itulah maksud sebenar sistem perundangan Islam. Bagaimana setakat ni murid dalam talian? Faham ke? Boleh kita teruskan? Ada orang angkat tangan. Okey, siapa tu? Silakan. Aiman. Boleh saya bertanya? Boleh Aiman, tak ada masalah. Kalau masuk tu kita jawab peraturan yang ditetapkan kepada manusia yang dicipta oleh Allah dalam semua aspek kehidupan untuk kebahagiaan hidup. Boleh diterima tak? Dia terbalik sikit je. Boleh Aiman, tak ada masalah. Sebab frasa-frasa tu ataupun isi penting maksud perundangan Islam tu masih lagi ada. Kalau tak ada, mungkin itu silap. Contoh, kalau dia kata hukum yang ditetapkan kepada manusia untuk kebahagiaan hidup, itu mungkin ada kesilapan sedikit sebab tidak ada aspek kehidupan. Tanya Aiman, guru jawab. Tanya Aiman. Aiman, tahu tak apa persamaan kita Aiman? Perasan tak? Perasan tak? Handsome. Ya, betul. Dua-dua handsome. Rambut terpacak cikgu. Okey Aiman, tahniah. Okey, cikgu, itu tentang maksud sistem perundangan Islam. Ya, betul. Apakah matlamat sistem perundangan Islam ni, cikgu? Tapi sebelum tu Hakim, sebelum kita bergerak ke tempat yang seterusnya, kita cuba nak tengok betul ke tidak murid-murid kita, kawan-kawan kita ni faham atau tidak tentang maksud sistem perundangan Islam.
Boleh? Boleh cikgu. Okey, sekarang saya nak buka kepada calon-calon cemerlang tasawuf Islam tahun 2021. Okey, siapa boleh jelaskan kepada saya maksud sebenar sistem perundangan Islam? Okey, siapa yang nak bantu Ustaz, sila angkat tangan. Okey, siapa tu? Syahmi. Ya, Syahmi. Silakan Syahmi. Boleh saya menjawab? Boleh, silakan. Okey, hukum-hukum yang Allah SWT tetapkan kepada manusia merangkumi pelbagai aspek kehidupan seperti akidah, syariat, jenayah demi kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nampak tak? Betul, Syahmi Ustaz. pun ada persamaan dengan Hakim. Handsome dan bijaksana. Okey, tahniah Syahmi. Okey, tahniah Syahmi. Ini ialah maksud sebenar sistem perundangan Islam. Cuma saya nak tanya juga kepada murid-murid, kepada murid-murid cemerlang kita, apa maksud kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat ni? Apa maksud kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat? Okey, siapa boleh yang tolong nak saya? jawab, sila angkat tangan. Okey, silakan Izian. Saya nak cuba menjawab. Okey, silakan. Hidup di dunia ni, hidup kita akan lebih tenang, tiada ancaman ataupun pergaduhan. Di akhirat pula, kita akan dimasukkan ke dalam syurga. Alhamdulillah. Tenang tu penting tu. Betul. Betul, Ustaz. Itulah dia sebenarnya kebahagiaan yang kita nak capai di dunia dan di akhirat. Ya. Sebab itulah Hakim, perundangan Islam ditetapkan untuk menjamin kehidupan kita ni bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Alhamdulillah. Tahniah kepada Izian atas jawapan. Hakim, kita lupa letak ganjaran tu. Betul lah. Okey, letak kat Izian. Izian yang mana yang cantik. Yang mana yang ni? Baju biru. Baju biru Betul, itu. Okey. Terima kasih. Okey. Tahniah Izian. Okey. Dan juga Syahmi dengan Aiman Ya, betul. Okey cikgu, Ustaz boleh teruskan yang seterusnya? Okey. Untuk pergi yang seterusnya, kita akan sama-sama faham tentang matlamat sistem perundangan Islam. Okey. Jadi untuk memahami ataupun untuk membantu kita memahami matlamat sistem perundangan Islam, boleh tak kita tengok video yang telah disediakan? Okey, boleh. Video syair, Hakim. Jom kita saksikan video yang telah disediakan. Hidupnya insan perlu peraturan. Matlamat ampuh hapus keburukan. Jaga agama diabai jangan. Buktinya cinta kepada Tuhan. Nyawa manusia bukan cagaran. Pelihara ia dari kezaliman. Akal dijaga kekal kewarasan. Kelah dirimu dalam pedoman. Zina bukan satu permainan. Kelak musnah satu keturunan. Kayalah harta itu impian. Perlu dipagar dari kemudaratan. Hebatlah murid-murid Ustaz ni. Serba boleh. Alhamdulillah. Berlakon boleh, bersyair boleh. Ya. Siapa nama Ustaz yang Nama tadi tu? dia tu ialah Alia Syafiqah. Alia Syafiqah. Ya, betul. Okey, terima kasih kepada Alia. Alhamdulillah. Okey. Ya. So tadi ialah syair yang didendangkan oleh Alia Syafiqah yang berkaitan tentang matlamat sistem perundangan Islam. Jadi dalam bait syair itu tadi sebenarnya ada isi-isi penting yang perlu diberikan perhatian kepada semua murid untuk kita faham apa dia matlamat sistem perundangan Islam.
Okey. Boleh Hakim? Boleh Ustaz. Dah ready? Ya. Dah sedia Okey. Kita pergi rangkap yang pertama. Okey, rangkap pertama ni ini ialah syair yang didirikan oleh Alia tadi. Jadi kita nak minta bantuan daripada semua murid calon cemerlang SPM di studio dan di rumah. Cuba kenal pasti apa isi-isi penting yang ada dalam rangkap pertama. Ya. Kita buka. Hakim, boleh? Boleh Ustaz. Okey, kita buka. Siapa yang nak cuba bantu kami untuk kenal pasti apa isi penting dalam rangkap yang pertama? Okey, siapa yang nak bantu Ustaz, sila angkat tangan. Okey, silakan Nani. Saya Nani. Saya nak mencuba menjawab. Okey, silakan. Menjaga agama daripada perbuatan yang boleh merosakkan agama seperti syirik atau menyamakan Allah dengan makhluk. Alhamdulillah. Tahniah Nani. Betul Ustaz? Betul. Okey, apa lagi Hakim? Kita bagi dia ganjaran di situ. Satu terbaik untuk Nani. Alhamdulillah. So dekat sini jadi kalau tengok isi penting dalam rangkap yang pertama ialah kita kena jaga ataupun pelihara agama. Ya. Itu yang wajib. Yang pertama. Okey, kita pergi rangkap yang kedua pula. Okey, sama juga Hakim, kita nak minta bantuan daripada calon-calon cemerlang untuk bantu kawan-kawan yang lain kenal pasti isi penting dalam rangkap yang kedua. Okey, siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Okey, silakan Izul Islam. Saya nak cuba menjawab Okey, boleh. Okey. Isi penting yang ada pada rangkap yang kedua adalah memelihara nyawa. Okey, maksud memelihara nyawa ni adalah memelihara nyawa daripada perbuatan yang boleh mengancam keselamatan diri. Sebagai contoh, elak bunuh diri, jaga kesihatan diri. Manakala pada rangkap seterusnya adalah akal. Memelihara akal daripada perbuatan yang boleh merosakkan akal fikiran kita. Sebagai contoh, minum arak dan mengambil dadah. Okay, sekian. Oh, Alhamdulillah. Betul Ustaz? Betul sangat. Lengkap betul jawapan tu. Tahniah. Satu terbaik untuk Izul. Alhamdulillah. Izul di sini Ya, betul. Okey. Rangkap yang ketiga pula. Sama juga Hakim, kita nak minta bantuan kawan-kawan yang cemerlang untuk bantu kawan-kawan lain untuk jadi lebih cemerlang. Okey. Siapa boleh cuba cari isi penting rangkap ketiga? Okey, itu dia. Wah, Alia, laju angkat tangan Ustaz. Silakan Alia. Isi penting yang ada pada rangkap ketiga ialah menjaga keturunan dengan berkahwin, mengharamkan LGBT, hubungan sejenis dan sumbang mahram, dan memelihara harta dengan mencari harta yang halal. Alhamdulillah. Betul Ustaz? Lengkap tak package tu? Lengkap Ustaz. Awak tengok siapa? Package orang ke package jawapan? Jawapan Ustaz. Okey. Tahniah Alia, terima kasih. Okey, kita beri ganjaran kepada Alia. Alhamdulillah. Okey. Jadi dekat sini Hakim sebenarnya murid-murid di rumah dan juga di studio, ini ialah isi-isi penting yang ada dekat dalam syair yang didirikan oleh adik Alia Syafiqah. Yang berkaitan dengan matlamat sistem perundangan Islam. Okey, kita ada 5, saya ulang balik. Kita ada pelihara agama, pelihara nyawa, pelihara harta, pelihara keturunan dan pelihara akal. Okey, boleh. Tapi saya nak minta bantuan kepada kawan kita yang cemerlang ni. Yang cemerlang ni. Siapa boleh bantu saya? Jelaskan lagi sekali lagi lebih sempurna, lebih lengkap. Apakah matlamat 3 matlamat sistem perundangan Islam? Okey. 3 je. 3 sahaja. Siapa yang nak jawab sila angkat tangan. Untuk yang ketiga matlamat tersebut, 3 matlamat sistem perundangan Islam. Siapa yang nak bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Ada siapa kawan? Mungkin Aiman. Aiman boleh Aiman? Ataupun siapa? Yang ada kaitan. Okey, silakan Aiman. Sila Aiman. Macho. Macho Aiman. Hemat. Okey Aiman, silakan. Menjaga agama daripada perbuatan yang boleh merosakkan agama seperti syirik atau menyamakan Allah dengan makhluk lain. Aiman, sebab anda macho, saya bagi satu terbaik untuk anda Aiman. Pilih kasih ni. Yang macho je awak bagi. Ada lagi? Ada lagi Aiman? Good job. Tahniah. Terima kasih Aiman. Jadi itu sebenarnya matlamat sistem perundangan Islam. Tapi sebenarnya Hakim, dalam perundangan Islam, sebenarnya Islam telah menetapkan kita kena jaga nyawa. Islam telah menetapkan Islam akan menjaga nyawa semua orang.
Semua orang diharamkan bunuh diri ataupun membuat aktiviti-aktiviti yang boleh merosakkan diri ataupun mencederakan diri. Islam pun suruh kita jaga agama. Kan, jangan buat benda-benda yang tak patut. Buat saja apa yang Allah suruh, buat saja apa yang Allah perintahkan. Jangan langgar apa yang Allah dah tetapkan. Okey, yang ketiga ialah menjaga akal. Sebab kadang-kadang ada murid-murid ni Hakim, dia kalau stres belajar, dia buat apa? Sampai ada orang kata nak bunuh diri, sampai buat benda yang boleh memabukkan. Betul. Kenapa dia boleh mabuk? Sebab dia minum. Betul. Sebab itulah Islam mengharamkan arak untuk menjaga kewarasan akan fikiran. Okey, kalau jaga keturunan, okey, keturunan tu itu yang tadi Alia kata, kena kahwin. Hakim dah kahwin lagi? Kahwin dah, lagi belum. Alhamdulillah. Okey. Jadi maksudnya Islam menggalakkan untuk kita berkahwin supaya kita ada keturunan yang sah. Kita tak nak ada unsur-unsur anak luar nikah, kan? Itu masalah bagi kita. Dan yang terakhir ni Hakim ialah kita nak jaga harta. Sebab itu dalam Islam Hakim, murid-murid di rumah dan di studio, dalam Islam kita memang disuruh untuk cari harta seberapa banyak yang boleh. Dengan syarat harta itu dicari dengan cara yang halal, dapatkan dia dengan cara yang halal dan gunakan dia dengan cara yang halal. Tak boleh kita judi haram. Betul. Lepas tu kita riba pun tak boleh Hakim. Memang tak boleh. Merompak pun tak boleh. Lagi tak boleh. Ya, tak boleh. Jadi itulah sebenarnya kenapa Islam menetapkan perundangannya supaya dia mencapai 5 matlamat maqasid syar'iyyah yang telah ditetapkan ini Hakim. Okey, kita dah tahu dah tentang definisi sistem perundangan Islam dan juga matlamatnya. Banyak lagi yang ingin kita bicarakan bersama dengan cikgu ataupun ustaz kita, Ustaz Muhammad Zazali. Tetapi kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Sistem perundangan Islam. Tajuk ni mesti ada kaitan dengan peraturan yang ada dalam kehidupan. Tak sabar nak tahu apa maklumat sebenar sistem perundangan Islam. Mesti ada kaitan dengan jaga agama, jaga akal dan jaga nyawa. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain, Ketua Panitia Tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat, Johor. Ustaz, ini saya tengok poster tentang apa Ustaz? Oh Hakim, ini ialah poster tentang masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat. Dan sebenarnya kita nak tahu adakah perundangan Islam mampu selesaikan semua masalah-masalah ini. Jadi untuk itu Hakim, kita kena tahu kelebihan sistem perundangan Islam. Barulah kita tahu sama ada berjaya atau tidak untuk selesaikan masalah ini. Boleh? Okey, boleh. Kita boleh teruskan? Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Okey, dalam poster tadi, saya ada bagi beberapa isi penting. Okey, kita ada 4 isi penting: aman, penindasan, akidah dan mentaati. Jadi saya nak minta tolong kepada kawan-kawan yang berada di studio dan di rumah kalau boleh. Okey, kita cuba cari apa perkaitan aman dengan kelebihan sistem perundangan Islam. Okay, siapa boleh tolong saya? Okey. Siapa boleh bantu Ustaz? Sila angkat tangan. Okey, Izian. Silakan. Saya nak cuba menjawab. Boleh. Perundangan Islam ni apabila dilaksanakan, dia akan membentuk sebuah masyarakat yang aman. Maksudnya hidup kita ni tanpa ketakutan dengan jenayah yang ada. Alhamdulillah. Itu dia jawapan. Kita hidup dalam keadaan yang aman dan kita takut untuk buat larangan Allah. Tahniah Izian. Bagus. Satu terbaik untuk Izian. Abang Hakim bagi reward kat situ. Abang pun abang lah. Okey. Jadi, apa kata kunci yang kedua tadi ialah penindasan. Okey, apa kaitan penindasan dengan kelebihan sistem perundangan Islam? Siapa boleh tolong saya? Okey, silakan. Siapa tu? Nani. Saya Nani, saya nak cuba jawab cikgu. Okey, silakan. Pada saya, perundangan Islam ini apabila diamalkan, kita akan dapat mengelakkan penindasan dan kezaliman daripada berlaku. Contohnya mencuri, betul. menzalimi orang. Okey, betul. Jadi bila ada perundangan Islam, ia dapat elak jenayah ini daripada berlaku. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Tahniah Nani. Okey, silakan Abang Hakim.
kita Satu bagi terbaik untuk anugerah. Hani. Okey, alhamdulillah. Okey, sebenarnya Hakim, untuk yang ketiga dan yang keempat, iaitu menghindari perbuatan yang merosakkan akidah, dan yang keempat ialah masyarakat akan sentiasa mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi empat kelebihan ini sebenarnya ialah kenapa Islam tu mampu untuk selesaikan semua masalah, semua jenayah, semua keburukan yang ada di muka bumi ini. Inilah dia. Ya, inilah dia sebenarnya perkara yang boleh menjadikan perundangan Islam itu dapat membasmi semua jenayah yang berlaku dalam dunia ini. Ya. Alhamdulillah. Betul Ustaz. Dan murid-murid di rumah pun boleh cuba jawab Ustaz kan? Betul. Dan mungkin mak ayah boleh bagi orang kata hadiah lah ataupun sebagai reward. Kalau boleh jawab soalan yang telah diajukan oleh Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey, ini ialah isi-isi penting. Isi-isi penting yang mana pelajar atau murid boleh ambil sebagai nota penting untuk memahami kelebihan sistem perundangan Islam itu tadi. Okay, kita ada pertama hidup aman, yang kedua mengelakkan kezaliman. Nampak tak kata-kata kunci tu Hakim? Dia boleh bantu kita untuk mudah faham. Okay, yang ketiga ialah mengelakkan diri daripada perbuatan syirik. Kan? Syirik menyamakan Allah dengan makhluk, memang kita tak dibenarkan. Dan yang keempat, kita dapat sentiasa buat suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Lengkap sudah kelebihan sistem perundangan Islam. Ya, jadi itu antara kelebihan sistem perundangan Islam, maafkan saya. Dan Ustaz, apakah dia punya implikasi dia Ustaz terhadap sistem perundangan Islam ini? Okey, kalau kita mengabaikan sistem perundangan Islam ni Hakim, dia memberikan kesan yang buruk kepada banyak aspek dalam kehidupan ni. Tapi untuk kita rungkai benda tu ataupun rungkai implikasi tu, boleh tak kita tonton satu video lagi untuk membantu kita mengenal pasti implikasi yang berlaku kalau kita mengabaikan sistem perundangan Islam. Boleh? Boleh Ustaz. Okey, silakan. Jom kita tonton video yang telah disediakan. Hani, aku risaulah tengok banyak sangat keburukan yang berlaku sekarang ni. Buruk? Kau nak cakap aku buruk ke? Tak, bukanlah. Kau ni, kau cantik, aku cantik. Cuma kau tak fikir ke apa akan jadi bila kita tak yakin dengan sistem perundangan Islam? Ya tak ya juga. Mesti ramai orang buat jenayah kan? Betul tu. Lepas tu minum arak sampai mabuk. Tak kerosak akal nanti. Ya, lepas dah minum arak sampai mabuk tu, mesti diorang akan buat perzinaan. Lepas perzinaan, mesti banyak anak luar nikah kan? Tapi, ada lagi satu yang aku paling risau. Apa tu? Bila umat Islam sendiri tak yakin dengan sistem perundangan Islam yang Allah cipta. Itulah, mesti boleh merosakkan akidah kita kan? Mesti ramai orang buat syirik kan? Takutnya. Ya, amboi Syahmi, khusyuk tengok. Khusyuk Syahmi tonton video tersebut Okey Ustaz, apakah dia punya pengajaran sebalik video tersebut? Terima kasih Hakim. Okey, kepada semua murid yang berada di rumah dan juga di studio bersama-sama dengan saya. Okey, sebenarnya dalam dialog tadi, dialog daripada Hani dan juga Aisyah, dia ada bantu kita untuk kenal pasti implikasi apa dia kesan buruk kalau kita tidak melaksanakan sistem perundangan Islam. Jadi saya minta bantuan kepada murid-murid yang berada di rumah ataupun di studio. Okay. Boleh tak bantu saya untuk cari isi yang pertama dalam dialog tu? Apa isi penting yang pertama yang ada dalam dialog? Okey. Siapa yang nak jawab, sila angkat tangan. Okey, boleh bantu? Okey, siapa tu? Ilya, silakan. Saya nak cuba jawab. Okey, boleh silakan. Pada pendapat saya, yang pertama ialah boleh merosakkan akidah. Maksudnya bila undang-undang yang Islam tidak diamalkan, maka ramai orang akan buat perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti menduakan Allah atau syirik. Ya, tepat sekali. Tahniah Alia. Okey. Apa lagi Abang Hakim? Silakan. Untuk Alia Untuk Alia, Abang Hakim buat apa saja? Alia di mana Okey, sini. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk yang kedua, mana-mana kawan-kawan yang boleh bantu kami di sini untuk dikenal pasti. Terus Aiman angkat tangan. Tak sempat nak tanya. Silakan Aiman. Okey, pada saya, isi kedua ialah jika kita tidak mengamalkan perundangan Islam ini, ia boleh mengancam nyawa kita. Seperti ramai orang akan buat benda yang mengancam keselamatan diri mereka. Contohnya sanggup bunuh diri bila pakwa cari mawa lain. Dahsyat.
macam ada pengalaman lah. Ya, Man. Hidup kena move on, Man. Jangan macam tu. Okey, tahniah yang manggu silakan Hakim bagi dia anugerah. Okey, kawan-kawan, okey, bagi kami lagi isi yang ketiga. Apa isi penting yang ketiga dalam dialog tu? Silakan Syami. Boleh saya menjawab? Okey, boleh. Pada saya, bila kita tolak perundangan Islam, ramai orang sanggup melakukan perbuatan yang boleh merosakkan akal mereka. Mereka sanggup minum arak. Arak boleh rosakkan kewarasan akal kita. Lepas tu, yang paling tak senonoh, ada yang suka tengok gambar atau video pornografi. Tak patut. Nampak tak? Itulah implikasi kalau tidak ada undang-undang Islam yang diterapkan dalam kehidupan kita. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, siapa lagi boleh tolong kami dapatkan isi penting yang keempat? Silakan. Okey. Siapa? Izian. Okey, silakan. Izian. Okay, Izan, jangan lupa onkan mic. Okey. Pada saya, jika seorang tidak mahu melaksanakan perundangan Islam, maka ia boleh menjahanamkan keturunan kita. Maksudnya, bila berlakunya mengandung anak luar nikah tanpa pernikahan yang sah, anak itu nak dinasab pada siapa. Jadi, kesian dekat dia. Jadi sebab tu kita kena pastikan perkahwinan tu menjadi keturunan kita diiktiraf dalam hukum Islam. Alhamdulillah. Setuju 100%. Kalau bab kahwin nampak terus setuju ya? Saya memang laju cikgu. Iyalah. Okey, itu yang keempat. Okey, yang kelima, siapa yang boleh bantu kami? Yang kelima untuk huraikan. Okey, silakan Nani. Okey, Nani silakan. Pada saya, jika tidak mengamalkan perundangan Islam, ia boleh menjatuhkan ekonomi yang halal. Maksudnya makin ramai orang yang buat aktiviti ekonomi haram seperti riba, mencuri, semua tak kisah menindas orang lain asalkan dapat duit. Alhamdulillah, lengkaplah jawapannya Hakim. Alhamdulillah, nampaknya semua murid kita yang berada di studio dan juga pastinya berada di rumah dapat kenal pasti dan dapat menghuraikan dengan baik apa dia implikasi kalau kita tidak melaksanakan sistem perundangan Islam. Okey Hakim, itu antara implikasi yang kita boleh dapat kan apabila sistem perundangan Islam itu tidak dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita. Ini dia, ini contoh-contoh. Kan? Okey, akidah rosak, nyawa tak selamat, okey, lepas tu akal manusia rosak, kan, dan yang keempat berlaku pembuangan bayi dan yang kelima berlaku kezaliman dalam masyarakat. So inilah implikasi dia Hakim kalau kita tak buat sistem perundangan Islam. So jadi kena buat, kena hormati dan kena patuh sistem perundangan Islam supaya hidup kita akan jadi lebih aman, damai, harmoni. Taklah gaduh pasal berapa malam tadi. Betul cikgu, terasalah pula. Okey, jadi itu antara sistem perundangan Islam yang perlu kita patuhi ya cikgu. Supaya kita semua hidup dalam ketenangan. Alhamdulillah. Okey cikgu, tapi kalau bagaimana dengan kalau ada kawan kita kan jenis yang pertikai cikgu. Apalah tak baguslah sistem perundangan Islam ni, bagaimana cikgu? Okey, sebenarnya Hakim dan juga semua murid yang berada di rumah atau di studio, sebenarnya Islam itu perundangannya memang lengkap. Kenapa lengkap? Sebab dia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kekurangan tidak akan ada wujud dalam sistem perundangan Islam. Cuma pelaksanaan tu mungkin ada kesilapan sikit sebab kita manusia. Mungkin ada kesilapan, tapi ketetapan perundangan Islam memang nyata tidak ada akan berlaku kekurangan ataupun ketidakadilan antara satu sama lain. Itu hebatnya sistem perundangan Islam Hakim. Kena hormat, kena contohi dan juga kalau tengok zaman Nabi, itulah dia panduan yang perlu ada dalam menetapkan sistem perundangan Islam itu sendiri. Okey, baik. Terima kasih Ustaz dan banyak lagi yang ingin kita belajar bersama dengan Ustaz Muhammad Zazali. Tetapi macam biasa kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam slot menengah atas. Dulu saya pelik kenapa ada sistem perundangan Islam dengan sistem perundangan konvensional. Pelik saya. Tapi bila saya dah tahu, rupanya sistem perundangan Islam ni lengkap dan bersifat syumul. Syumul tu apa pula? Syumul tu maksudnya perundangan Islam ni lengkap dalam segenap aspek dalam kehidupan. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain, Ketua Panitia Tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat, Johor. Bagaimana setakat ni murid-murid dalam talian? Boleh kita teruskan? Ada tak yang tak faham, yang nak tanya kepada Ustaz? Kalau ada buat begini, kalau tak ada buat begini. Tak ada Okey, tak ada. Okey, setakat ni mereka faham, Ustaz. Alhamdulillah. Apa kata kita uji mereka? Ya, betul. Okey, kita nak uji kefahaman mereka. Tengok gambar ini. Ya. Okey. Okey, ada gambar tentang jenayah mencuri dan persoalan yang perlu difikirkan oleh kita semua. Bagaimanakah sistem perundangan Islam dapat mengatasinya? Bincangkan. Ya. Okey, ada sesiapa yang boleh bantu kami untuk kenal pasti adakah ia betul atau tidak? Okey, siapa tu? Alia. Okey. Ya. Silakan Alia. Perundangan Islam adalah undang-undang yang mencegah sesuatu jenayah tidak berulang lagi. Bila masyarakat takut tengok hukuman tu, mereka akan takut untuk melakukan kejahatan. Situasi ini menjadikan negara kita aman. Oleh itu, kita mestilah mengelakkan diri daripada melakukan jenayah. Ya. Alhamdulillah, lengkap jawapan dia Hakim. Betul Ustaz ya? Alia, betul. Okey. Itu adalah apa yang dikatakan tentang bagaimana Islam dapat mengatasi jenayah mencuri daripada berleluasa. Okey, tahniah Alia, pandai Abang Hakim Okey, untuk satu buat. terbaik untuk Alia. Okey, last, terakhir ada sesiapa yang boleh bantu untuk jawapan yang lain yang boleh kita kongsikan dengan kawan-kawan di rumah? Okey, Aiman. Aiman. Okey. Perundangan Islam bersifat adil kerana hukuman dijatuhkan bila dia didapati bersalah. Kalau tak ada bukti yang cukup, maka ia akan dilepaskan. Keadilan ini akan menjadikan perundangan Islam akan dipandang tinggi oleh masyarakat. Oleh itu, kita mesti yakin melaksanakan perundangan Islam supaya jenayah tidak lagi berlaku dan berleluasa. Alhamdulillah, tahniah. Betul, Mantap jawapan tu. Hebat, nampak sangat Hakim. Murid-murid kita yang berada di studio dan mungkin juga berada di rumah, dia faham tentang sistem perundangan Islam. Alhamdulillah. Okey, satu terbaik untuk Aiman. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, so hari ini sebenarnya apa dia Hakim, kita nak tengok adakah murid-murid kita yang berada di studio hari ini dan juga yang berada di rumah dapat rumuskan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi saya nak minta bantuan murid-murid cemerlang kita. Cuba kongsikan dengan kami, apakah dia rumusan ataupun apa yang pengajaran yang kamu dapat dalam pembelajaran kita pada hari ini. Silakan, siapa? Siapa yang nak mulakan dahulu? Sila angkat tangan. Rumusan? Okey, silakan. Izul Islam. Ya, betul. Apa yang saya ingat, kalau kita mestilah yakin dengan sistem perundangan Islam kerana ia merupakan perundangan yang dicipta oleh Allah SWT. Bila Allah cipta, maka ia adalah undang-undang yang sangat lengkap. Dan ada satu lagi, sistem perundangan Islam juga menekankan kepada matlamat menjaga agama, menjaga nyawa, akal, keturunan dan harta daripada dirosakkan. So apabila semua ini dijaga, maka masyarakat akan hidup lebih aman dan harmoni. Alhamdulillah, lengkap jawapan dia Hakim. Nampak tak? Semak macho sama macam Hakim. Itu yang kita setuju dengan jawapan-jawapan daripada Izul Islam. So sebenarnya rumusan pada hari ini ialah, yang pertama, kita kena tahu apa dia maksud sistem perundangan Islam tu. So, bila kita tahu maksud tu, maksudnya kita tahu bagaimana kita nak melaksanakan sistem perundangan Islam. Okey, yang kedua, kita kena tahu matlamat dia. Saya ulang balik, matlamat sistem perundangan Islam ada 5. Kita nak menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Okey. Yang ketiga, kita nak tahu kelebihan-kelebihan sistem pelaksanaan perundangan Islam, iaitu kita kena dapat hidup yang aman, masyarakat tak bergaduh, alhamdulillah. Okay. Dan yang keempat ialah kita nak tahu kesan, implikasi, akibat kalau kita mengabaikan sistem perundangan Islam ni Hakim. Antaranya ialah hidup kita akan menjadi huru-hara, orang bergaduh, suka mencuri, suka merompak, ambil pelang rumah orang sebelah. Bahaya. Ya, betul. Iba je.
Okey Ustaz, kita pun sudah berada di penghujung kelas untuk tasawur Islam ini. Mungkin Ustaz ada sedikit nasihat dan juga rumusan secara seluruh tentang mata pelajaran kita hari ini untuk murid-murid dalam talian juga yang berada di rumah Ustaz. Silakan. Okey, terima kasih Hakim. Okey, sebenarnya untuk panduan kepada murid-murid yang berada di studio dan juga yang berada di rumah, dalam kita memahami konteks sistem perundangan Islam, kita kena tahu bahawa sistem perundangan Islam itu adalah sebuah sistem yang berbeza dengan sistem konvensional. Jadi dalam perundangan Islam, ia adalah lengkap, dia bersifat syumuliyah iaitu lengkap, dia bersifat rabbaniyah iaitu perundangan yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting, dia bersifat waqi'iyah iaitu praktikal. Semua orang boleh melaksanakan sistem perundangan Islam itu sendiri. Dan yang paling penting, kena yakin bahawa apabila kita melaksanakan sistem perundangan Islam itu sendiri, kita tahu kelebihan dia apa, dan yang paling kita takut kalau kita menolak sistem perundangan Islam, kita boleh merosakkan akidah kita. Bahaya. Itu yang paling kita takut sebenarnya, Hakim. Dan Ustaz, di manakah murid-murid kita boleh dapatkan latihan pengukuhan untuk mata pelajaran tasawur Islam ini? Okey, sebenarnya ada banyak tempat yang murid boleh dapatkan maklumat lanjut tentang sistem perundangan Islam. Antaranya ialah daripada buku teks dan juga daripada bahan-bahan yang diterbitkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Tapi jangan lupa, ada juga video yang disediakan tentang sistem perundangan Islam daripada bahan-bahan KPM Perkasaku itu sendiri. Boleh rujuk di situ. Situ ada banyak, semua subjek ada. Alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Zazali Muhammad Zain, Ketua Panitia Tasawur Islam dari Sekolah Menengah Kebangsaan Suria Perdana Batu Pahat Johor. Ustaz, saya minta maaf saya kalau tersasul panggil cikgu, ustazah dan ustaz. Saya minta maaf Ustaz. Yang ustazah tu saya pilih sikit. Baik, dan terima kasih juga kepada murid-murid dalam talian dan anda yang menonton dari rumah. Senyum nampak gigi, ada rezeki jumpa lagi. Sebelum kita akhiri kelas kita, jom kita dengarkan penceritaan dari Ustaz Muhammad Zazali tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar ketakwaan kita kepada Allah. Dan janganlah kamu sesekali mati dalam keadaan kamu tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di sini kita perlu tahu, dalam Islam Allah telah menetapkan yang kita kena bertakwa kepadanya. Bila kita bertakwa, kita kena patuh kepada semua perintah Allah dan tinggalkan semua larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting, kita kena patuh undang-undang supaya kita hidup aman, damai dan terus masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang paling penting. Dan paling penting sekali, jaga akhlak, jaga ibadat kita kepada Allah untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Didik TV KPM